Hello gang, korang rasa senang tak nak cari konten untuk buat video and then upload dekat YouTube? Susah kan? Tapi ada seorang Minah ni, YouTuber ni, dia punya konten makan. Tetapi ada something benda yang pelik dekat video Minah ni, di mana ramai orang berteori dia sedang meminta pertolongan melalui video-video yang dia buat. Well, kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Let's talk about Kate Yap. I don't know what you heard about me. Assalamualaikum geng, nama aku Afwan. Welcome to Babel Channel, di mana kita akan membicarakan kes-kes pembunuhan, konspirasi, misteri dan kontroversi yang kadang-kadang ada di antara kisah ini tak masuk akal. Contohnya macam teori Kate Yap ni. Kate Yap dikatakan berasal daripada Vietnam, tapi sekarang ni dia dah ubah dia punya YouTube channel. Dia kata dia daripada UK pula. Konten dia adalah mukbang, iaitu makan dalam kuantiti yang banyak. Kate Yap ni, dia just makan makanan seafood yang mentah. Kalau korang search dekat YouTube pasal mukbang ni, banyak je YouTuber yang buat konten ni. Tetapi yang menariknya pasal Kate Yap, dia buat video dalam keadaan seorang pun yang tak tahu muka dia macam mana. Means dia tutup muka dia, just nampak hidung dan mulut sahaja. Hidung ke atas, kita nampak seolah-olah dia macam pakai topeng. First video dia upload pada 24 April 2018. Everything looks normal, nothing weird. Sehinggalah dia upload satu video yang tajuk dia 2 whole fish, whole giant squid, lobster and bla 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 bla. Panjang dia punya tajuk tu. Pada 22 Jun 2019. Mula-mula, video ni viral dekat Vietnam sahaja dan suddenly menular ke negara-negara lain. Dalam video ini, ramai orang percaya Kate Yap sedang memberikan petunjuk tentang something yang terjadi pada diri dia sendiri dan banyak sign-sign yang meminta pertolongan melalui video-video ini. Selalunya, Kate Yap akan pakai baju lengan panjang masa dia buat video. Tapi, for this video yang aku cakap tadi, tajuk dia pakai lengan pendek. Alah, takkanlah pakai lengan pendek pun akan jadi masalah kan? Lengan panjang, lengan pendek akan jadi masalah? Tak masalah pun, tak ada masalah. Tapi, kalau kita tengok betul-betul, ada kesan cedera dekat lengan dia. Macam lebam-lebam macam tu. Dan kalau korang perasan, dekat bibir dia pun ada kesan luka juga. Kalau korang tengok video lain geng, korang boleh nampak dengan jelas kot dekat jari dia macam ada punch hole, which is orang macam sengaja cucuk benda tajam dekat jari dia. Dengan petunjuk ni, ramai orang yang cakap Kate Yap diculik dan diseksa untuk konten YouTube mukbang ni. Mungkin juga dia adalah mangsa kepada domestic abuse, iaitu dia diseksa oleh dia punya husband ataupun mana-mana ahli keluarga dia ke, kawan dia ke, boyfriend dia, tak kisahlah siapa-siapa. Ini teori aku. Mungkin dia ni adalah seorang fighter yang which belajar Muay Thai ke, Taekwondo ke. So bagi aku macam tak mustahil untuk dia dapat luka-luka yang semacam tu. Petunjuk tu dia tak habis dekat situ. Dekat dalam video yang sama yang aku bagi tahu tadi, sambil dia kunyah-kunyah makanan dia, jari dia bergerak-gerak macam ni. Macam dia tengah bagi Morse code. Morse code ni kalau korang yang tak tahulah, Morse code ni adalah kod rahsia yang menggunakan jari untuk minta tolong. Senang cerita macam tu lah. Sekali lagi, orang-orang percaya yang dia sedang memberikan kod yang bagi tahu keadaan dia dalam bahaya dan juga dia minta pertolongan. Selepas daripada video tu viral, orang cakap dia bagi Morse code, dia terus pin komen dekat the next video. Dia cakap dia okey, dia tak ada apa-apa. Dan dia cakap itu yang dia gerak-gerak jari tu bukan Morse code. Masa dia reply komen tu, dia tak membahasakan diri dia I ataupun me ataupun saya. Dia tak cakap saya, tapi dia cakap she. Seolah-olah ada orang yang tolong reply untuk dia. Mungkin ada orang yang kontrol dia punya YouTube channel. Ada juga orang kata yang Kate Yap ni adalah atlet lomba makan. So, gerak-gerak jari tu macam tu kan, is a habit untuk atlet dalam bidang lomba makan ni. Tapi, serius gang, kalau korang tengok dekat semua video Kate Yap, cuma video yang ni sahaja dia ada gerak jari yang macam tu. Video lain tak ada. Kalau katakanlah benda tu habit, takkanlah ada next video tiba-tiba benda tu boleh hilang. Boleh kau terbiasakan diri kan. Of course, mesti dia akan buat juga sebab habit benda yang susah untuk kau buang. Next,
Kek Yap selalu cakap masa dia buat recording tak ada siapa-siapa yang dekat situ. Tapi dalam video yang satu ni, tiba-tiba kamera tu dia boleh bergerak sendiri. Dan ada sekali tu dia makan, mungkin dia penat kot kunyah-kunyah, dia letih, so dia kunyah lah dalam keadaan yang perlahan kan. Tiba-tiba mangkuk dekat atas meja dia bergeser sedikit. Kek Yap macam dongak tengok dekat sebelah kamera dia tu dan terus kunyah laju-laju. Ada orang ke dekat situ? Sedangkan dia cakap dia seorang je. Banyak kali dia cakap dia seorang je. Ada video di mana Kek Yap ni potong ikan menggunakan pisau. Tak ada masalah lah potong ikan menggunakan pisau kan. Tapi peliknya geng, cara dia pegang pisau tu, dia halakan pisau tu ke arah dada dia. Macam dia bagi petunjuk yang dia ada dalam keadaan yang bahaya geng. Kalau korang perhatikan betul-betul, ada satu video di mana masa dia makan, kita akan nampak macam pil putih duduk dekat dalam mulut dia masa dia tengah makan. Pil apa tu? Is it pil pencernaan ke seperti mana teori-teori yang orang keluarkan? Ataupun pil perancang? Mana tahu kan? Normal lah kalau orang buat konten YouTube berkenaan tentang makanan dan dia upload pula dekat YouTube secara regular, harus akan ada perubahan fizikal pada diri dia. Maksud aku dia akan jadi gemuk lah sikit kan. Tetapi kalau korang tengok dekat Kek Yap ni, korang boleh cakap dia orang gemuk ke? Korang tengok lengan Kek Yap ni, kurus, keding, tak nampak macam dia gemuk. Orang berteori mungkin dia ni diculik dan tak diberi makan, melainkan waktu untuk record video tu sahaja. Memang nampak Kek Yap ni memang dia pelahap gila masa makan. Macam betul-betul orang lapar punya. Tapi geng, kalau korang buka, korang rajin tengok video dia yang sebelum-sebelum ni, video dia yang sebelum-sebelum ni, kalau dia makan dengan lebih tenang. Dia tak adalah makan sepelahap macam mana video-video dia yang baru ni. Aku tak tahulah sebab dia makan dalam keadaan macam tu, so dah lama-lama dia praktis tu jadi laju pula dia makan kan. So tu aku tak tahulah. Awal-awal tadi aku dah ada bagi tahu geng, pasal Kek Yap ni datang daripada Vietnam, tapi sekarang ni dia punya YouTube is based dekat UK. Dekat UK ke kat Amerika macam tu lah. Tapi geng, aku nak tanya dekat korang, memang tak nampak muka dia, tapi daripada hidung sampai ke dagu dia, dengan shape dia punya dagu, dengan dia punya color kulit, is it korang boleh cakap yang dia ni adalah orang Asian ke? Tak nampak pun. Dia macam orang Amerika, dia nampak macam orang UK macam tu. Yang ini ngeri. Yang ni memang ngeri. Tengah-tengah dia makan dalam satu video ni, tiba-tiba kan dia punya gigi patah. Weh, kalau korang makan nasi ke, korang makan apa, tiba-tiba tergigit lidah, tergigit korang punya bibir, korang sambung tak makanan tu? Hoi, tak sambung mate, berhenti. Tetapi Kek Yap tak. Kek Yap selamba je makan, dengan darah tak ada, dengan sakit apa pun tak ada, dia telan je makanan-makanan tu. Tapi dia tak telan lah gigi dia bawa keluar gigi dia tu kan. So dekat sini aku rasa macam pelik lah. Macam mana gigi dia sangat rapuh sampai boleh senang tercabut macam tu? Is it betul ke dia kena torture dengan someone sehingga gigi dia tu rapuh? Sebab aku macam pernah dengar kalau orang yang tertekan, kena torture, kena dera, selalu gigi dia senang patah kan. Okey, yang ini yang last. Tapi aku bagi tahu dulu bagi aku teori ni tak masuk akal. Aku bagi tahu tadi kan, Kek Yap dia akan bagi secret message from her video. A lot of secret message geng. Salah satu caranya ialah dia menggunakan caption dalam video-video dia, dan dia gunakan huruf besar bagi setiap permulaan huruf pada satu perkataan, di mana bila digabungkan huruf-huruf itu dia akan jadi perkataan help. Dan juga ada perkataan SOS. Dia minta tolong geng. Tapi macam aku cakap lah, aku tak berapa nak agree dengan this theory. Aku rasa macam tak masuk akal. Orang yang colek dia suruh buat konten mukbang, lepas tu orang ni suruh dia edit video pula ke? Orang yang colek dia ni tak reti edit video ke? Dia bagi dekat Kek Yap untuk edit video ni dan membolehkan Kek Yap ini untuk selit mesej-mesej minta tolong dekat dalam video-video yang dia upload dekat YouTube. Mungkin jugalah yang pencolek tu yang edit video ni dan kemudian dia sendiri yang masukkan benda-benda macam ni. Sebab yelah nak naikkan rating kan, nak naikkan subscriber, ataupun mungkin Kek Yap sendiri yang set up semua benda ni. Last video yang dia upload, dia ada tulis dekat dalam video dia, "Oh my god, I can die in peace after this fight." Dan sampai sekarang dah 8 bulan Kek Yap tak upload apa-apa video sekalipun. Muncullah teori yang dikatakan Kek Yap ini telah pun mati disebabkan
bahkan dia dibunuh oleh penculik dia sebab tak nak kantoi. Dan ada juga teori yang mengatakan yang Kek Yap ni berjaya melarikan diri. Dan ada juga teori-teori yang mengaitkan Kek Yap ini dengan beberapa kes penculikan, yang mana kita akan cerita nanti dekat the next video. Okay gang, itulah dia teori-teori yang aku boleh bagi dekat korang berkenaan tentang kes Kek Yap ni. Actually ada banyak lagi teori yang boleh dibahaskan, tapi kalaulah aku letak semua teori dekat dalam video ni, maka tak habislah video ni jawabnya. Kalau betul-betul lah geng, dia kena culik just for the content, for this content, untuk mukbang content tu, hui, sangat scary babe. Tapi mungkin juga Kek Yap sengaja set up semua benda ni just want to get a subscriber. Betul tak? Mana tahu kan? Mana satu teori yang betul, aku pass back to you gang. Korang decide sendiri, korang research sendiri, dan kalau korang ada teori-teori yang korang jumpa, korang boleh komen dekat bawah dan nanti kita boleh bahas sama-sama. Okay gang, kalau korang suka konten ni, mohon tekan butang like, please share this video sebanyaknya. Terima kasih kerana telah menonton sampai habis this video, dan jangan segan-segan untuk tekan button subscribe, aktifkan notification sekali supaya korang boleh tahu bila aku upload new video. Jangan lupa untuk follow aku punya Instagram sekali. Kita jumpa lagi at the next video, pastinya topik-topik yang mengerikan, yang memisterikan dan mungkin mengkonspirasikan, yang semestinya akan membuatkan korang mind blowing. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Apa-apa Roger. Bye-bye.